Perdana Menteri Pelawar Pembangkang bersama kerajaan. Khalid mahu bajet 2021 ditolak. Anwar dakwa belanjawan mungkin tidak disokong. Mahathir dakwa belanjawan 2021 mencurigakan. Saya berfikir untuk satu peringkat lain, saya nak mempelawa juga pembangkang untuk sama-sama duduk dalam katalah Majlis Tindakan Ekonomi. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mempertimbangkan kemungkinan memperluas kerajaan dui parti dengan pembangkang melangkaui belanjawan 2021. Beliau berkata, ini barangkali termasuk mengundang pembangkang untuk menghadiri mesyuarat tertentu kerajaan. Bagi saya ini langkah permulaan. Saya fikir untuk satu peringkat lain, saya nak pelawa pembangkang untuk sama-sama duduk dalam Majlis Tindakan Ekonomi yang saya pengerusikan tiap-tiap minggu, atau nak uruskan masalah COVID-19 yang saya pengerusikan tiap-tiap hari, katanya pada wawancara bersama Astro Awani. Muhyiddin berkata, beliau mahu tahu pandangan mereka dan jika ada saranan untuk menambah baik sebarang langkah-langkah yang difikirkan tidak berkesan. Bukan soal nak dapat kredit kepada mereka saja, tapi untuk rakyat dapat faedah daripada pandangan mereka, jelasnya. Ditanya sekiranya ini akan membawa kepada kerjasama politik, Presiden Bersatu berkata, beliau tidak mahu membuat sebarang ramalan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menolak kritikan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim bahawa belanjawan 2021 tidak memiliki langkah-langkah untuk merangsang ekonomi. Bagaimanapun jelas Muhyiddin, pandangan Anwar itu bukan masalah kerana kerajaan terbuka mendengar sebarang maklum balas. Untuk rekod, sebelum ini Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa belanjawan 2021 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jumaat tidak mempunyai impak lonjakan yang berkesan bagi memulihkan ekonomi negara. Beliau berkata, selain itu unjuran angka yang dibentangkan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz juga disifatkan membimbangkan. Keluhan paling ketara adalah tidak ada satu lonjakan bagaimana kita boleh pulihkan ekonomi dan itu bagi saya adalah kelemahan besar. Belanjawan ini tidak beri gambaran yang boleh rangsang ekonomi agar boleh hidup dan segar. Kedua, tiada penyelesaian masalah pengangguran dan membantu golongan pekerja yang dibuang kerja kerana itu adalah perkara paling besar, katanya. Sementara itu, Anwar berkata, peruntukan untuk Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa juga terlalu tinggi. Perkara kedua adalah peruntukan propaganda jasa yang menjangkau lebih 80 juta ringgit berbanding peruntukan untuk orang kurang upaya OKU dan rakyat miskin. Angka-angka ini kita akan bahaskan dan apabila sudah dibahaskan, baru kita dapat lihat secara keseluruhannya dan bukan sekadar rakyat dapat RM300 atau RM500, katanya. Pada masa sama, beliau turut berterima kasih kepada kerajaan yang mengambil kira usul yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad berkata, belanjawan 2021 perlu ditolak kerana dakwa beliau Kerajaan Perikatan Nasional telah mengingkari titah yang di-Pertuan Agong dengan tidak menghasilkan bajet yang boleh disokong semua. Dalam capan di laman Twitter, bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu juga mendakwa tema prihatin dan inklusif yang sering dilaungkan Perikatan Nasional hanyalah prihatin terhadap kepentingan politik mereka. Khalid merujuk kepada capan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, iaitu Alhamdulillah julung kalinya Kerajaan Perikatan Nasional membentangkan belanjawan 2021 yang prihatin, inklusif dan bertanggungjawab. Khalid yang juga pengarah komunikasi amanah turut mendakwa belanjawan yang dibentangkan memecah belahkan kaum dan tidak bertanggungjawab. Lawak betul orang ini prihatin terhadap kepentingan politik mereka je kot. Inklusif, pecah belah antar kaum adalah bertanggungjawab jauh sekali. Bajet ini perlu ditolak. Kerajaan Perikatan Nasional telah ingkar titah agung kerana tidak menghasilkan bajet yang boleh disokong semua, katanya. Jumaat lalu, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz membentangkan belanjawan 2021 dengan tema Teguh Kita Menang Bersama di Dewan Rakyat. Pra pembentangan belanjawan yang ditunggu-tunggu itu menyaksikan Kerajaan Perikatan Nasional mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak termasuk pembangkang yang diwakili Lim Guan Eng, Muhammad Sabu dan Saifuddin Nasution. Belum pasti belanjawan ini boleh dimoduskan dengan cara mudah. Belanjawan 2021 akan mendapat sokongan penuh dalam Dewan Rakyat sekiranya pindaan dibuat untuk kebajikan rakyat, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Saya nak tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah
keadaan sekarang berbeza. Kerajaan, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri tahu belum ada kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipinda untuk membela nasib rakyat seperti yang kita tuntut. Belum pasti belanjawan ini kita luluskan dengan cara mudah, katanya dalam perbahasannya Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di Parlimen. Anggota Parlimen Port Dickson berkata, belanjawan dibentangkan Jumaat lalu tidak menepati tuntutan Wakil Rakyat Pakatan Harapan sebagai usaha awal untuk mendapatkan sokongan kedua-dua belah pihak. Beliau juga menyifatkan belanjawan 2021 mengelirukan dan meminggirkan beberapa kebimbangan rakyat sekaligus menghadapi laluan sukar memperolehi sokongan majoriti di Parlimen. Presiden PKR itu berkata, pandangan ahli Parlimen pembangkang dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz sebelum ini tidak diendahkan, termasuk moratorium pinjaman dan peruntukan bagi mencegah COVID-19. Belanjawan 2021 ini mesti ada ketulusan. Saya harap dapat teliti semula belanjawan. Bagi saya, ia adalah belanjawan yang mengelirukan. Walaupun ditekankan berulang kali mengenai COVID-19, jangan lupa kumpulan wang COVID-19 masih merupakan jumlah kecil daripada jumlah keseluruhan. Ini saya tidak faham betul. Mana boleh peruntukan Kementerian Kesihatan disorok bawah peruntukan pembangunan dalam belanjawan 2021? Peruntukan ini harus diberikan penjelasan sebab utamanya mungkin hendak tunjukkan tidak ada defisit bertambah, katanya pada sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Justru, beliau meramalkan belanjawan 2021 akan menempuhi laluan sukar untuk memperolehi sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Port Dickson itu turut berkata, Zafrul tidak boleh melakukan penipuan dalam bentuk angka. Baginya ada beberapa isu yang cuba disorok, namun selepas didesak ahli Parlimen pembangkang, barulah ia dijelaskan lebih lanjut. Pada masa yang sama juga katanya, peruntukan RM85.5 juta untuk Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah belanjawan 2021 adalah jauh lebih besar berbanding bantuan untuk golongan yang memerlukan seperti nelayan dan petani, kata Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Ketika mendesak untuk peruntukan itu dibatalkan sama sekali, Anwar berkata, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz menjadi mangsa kepada mainan pemimpin politik kerajaan apabila meluluskan peruntukan besar bagi menghidupkan semula jasa. Anwar berkata, tidak ada sesiapa boleh menerima peruntukan sebesar itu untuk jasa ketika rakyat yang terkesan akibat COVID-19 seperti petani dan nelayan mendahagakan pembelaan. Saya simpati dengan Menteri Keuangan. Dia bukan orang politik. Bila jadi yang macam ini, yang kena jawab adalah Menteri Keuangan. Sebagai sahabat yang simpati, maka batalkan sajalah Menteri Keuangan jadi mangsa orang politik. Bagilah hujah mana pun, kita tidak boleh terima, katanya di Dewan Rakyat. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meluahkan rasa curiga terhadap unjuran kerajaan berkenaan pemulihan ekonomi tahun depan. Kerajaan meramal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 4 ke 7.5%. Tetapi menurut Mahathir, ramalan ini terlalu optimistik dengan hutang kerajaan dijangka mencecah 1.3 trilion ringgit selepas pinjaman untuk melaksanakan belanjawan. Hasil kerajaan pasti menyusut semasa wabak ini, tetapi kerajaan perlu tawarkan pakej rangsangan ini menelan banyak wang. Tambahan pula, kerajaan perlu membayar pinjaman dan mengurangkan wang pokok pinjaman. 35 bilion ringgit diperlukan untuk ini. Jumlah perbelanjaan charge ialah 72.3 bilion ringgit atau 30.6% daripada perbelanjaan mengurus 236.5 bilion ringgit. Saya harus akui, saya betul-betul takut ini ialah belanjawan gergasi. Tetapi, bolehkah kita cari duit untuk membiayainya? Hutang kerajaan akan menjadi 1.3 trilion ringgit. Macam mana kita nak bayar? Soalnya dalam satu kenyataan, katanya hasil kerajaan akan menyusut setelah perniagaan yang terjejas tidak dapat membayar cukai atau membayar kurang kepada kerajaan. Katanya prestasi Petronas dan industri pelancongan adalah tidak memberansangkan dan ini memberikan kesan kepada hasil kerajaan. Semua industri teruk terkesan. Saya tak fikir cukai korporat dan cukai pendapatan akan dapat mencapai separuh pun daripada angka normal ketika waktu biasa, katanya. Tegas Mahathir, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi dalam keadaan segera sebaik negara memasuki tahun 2021. Bukan polisi yang menumbuhkan ekonomi, tetapi pelaksanaan polisi itu sendiri. Pernah terjadi projek berbilion ringgit tetapi tertangguh beberapa tahun. Kalau pelabur desak, dia akan berdepan penangguhan yang lebih lama lagi. Jadi janganlah sangka sebaik tiba 1 Januari, industri akan mula berjalan semula atau dilancarkan. Angan-angan bahawa pemulihan ekonomi akan berlaku segera sebaik wabak COVID-19 diatasi tidak akan berlaku. Wabak ini tak akan berakhir menjelangnya tahun baru, tambahnya.
dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz di Parlimen baru-baru ini, Pentadbiran Perikatan Nasional mengunjurkan hasil kerajaan akan meningkat ke RM236.9 bilion berbanding jangkaan RM227.3 bilion untuk tahun ini. Penganalisis juga turut menegaskan bahawa unjuran pertumbuhan KDNK antara 6.5 ke 7.5% adalah tidak realistik. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.